Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini, 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Atira Aminuddin. Empat sekeluarga maut, kereta bertembung trailer panjang. Juga penyeludupan beras dari India dipatahkan. Malang tidak berbau buat empat sekeluarga apabila kereta dinaiki mereka bertembung sebuah trailer mengangkut kenderaan dan menyebabkan kematian kesemua mereka termasuk dua kanak-kanak. Nahas berlaku dekat kilometer 4 Jalan Bentung Raup awal pagi tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintendent Kamaruzaman Jusoh, dalam nahas jam 4.10 pagi itu, mangsa yang maut di tempat kejadian ialah pemandu kereta jenis Pro 2 Myvi Marliana Abdul Muid 37 dan adiknya Marlia 36 akibat tersepit selain mengalami kecederaan parah di kepala. Beliau berkata dua mangsa kanak-kanak dikenali sebagai Muhammad Aish Haras Aziz 7 dan anak Marlia Muhammad Faiz Aryan Muhammad Faizuddin 9 yang berada di bahagian penumpang belakang kereta itu pula disahkan meninggal dunia di Hospital Bentong kira-kira jam 6.30 pagi tadi. Kesemua mangsa beralamat di Banting, Selangor. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta dipandu Marliana dari arah Kota Baru Kelantan ke Selangor cuba memotong kenderaan di hadapannya tetapi tidak berjaya sebelum bertembung trailer dari arah bertentangan. Pertembungan itu mengakibatkan pemandu dan penumpang hadapan tersepit dan kereta mangsa remuk di bahagian depan, menyebabkan bantuan bomba diperlukan bagi mengeluarkan mangsa. Sementara itu, pemandu trailer yang berusia 42 tahun dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan walaupun bahagian hadapan kenderaannya turut rosak. Kesemua mayat dibawa ke Hospital Bentong untuk bedah siasat. Satu keajaiban berlaku di Pasir Putih setelah kanak-kanak 12 tahun ditemui dalam keadaan selamat setelah hilang lebih dari 5 jam di Pantai Kandis dekat Pulau Kambing. Menurut ibu mangsa, adik Muhammad Aman Firas terdahulu yang tinggal bersama ayahnya, namun dia tidak mengetahui bila anaknya pergi bermain di pantai. Mangsa kini mendapatkan rawatan di ward lelaki Hospital Tengku Anis. Anak sulung daripada dua beradik itu mengalami masalah pembelajaran dan sangat gemar bermain air. Dia mengetahui kejadian itu selepas suaminya menghubungi dan memaklumkan anaknya lemas di pantai sebelum dia bergegas ke lokasi. Namun, dia bersyukur kerana anaknya ditemui selamat. Tetapi Muhammad Bahudin Mat Shah dan Juhairah Hafizan Johari ditemui lemas ketika ingin membantu menyelamatkan anaknya. Mayat Muhammad Bahudin ditemukan jam 6.50 petang, manakala Juhairah Hafizan jam 2.50 pagi tadi. Di Sarawak, seorang lelaki ditemui rentung apabila 5 buah rumah dijilat api dekat Sibu awal pagi tadi. Pun begitu, identiti mangsa buat masa ini masih belum dikenal pasti. Bomba dan Penyelamat BBP Sibu dilaporkan menerima panggilan sekitar jam 1.55 pagi dan 24 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, mayat itu ditemukan di rumah pertama ketika anggota bomba sedang membuat pemeriksaan menyeluruh di deretan kediaman yang terbakar itu. Dalam pada itu, 5 rumah jenis tidak kekal setingkat bertiang, 4 daripadanya hangus 100% dijilat api, manakala sebuah lagi hanya terbakar separuh sahaja. Operasi pemadaman selesai jam 7.50 pagi. Penyeludupan 26 tan beras bernilai 2.56 juta ringgit dapat dipatahkan Batalion 4 Pasukan Gerakan AMP PGA
Beras selundup ini dipercayai dari India dan jumlah nilai rampasan termasuk duti cukai. Rampasan dilakukan di sebuah stor dekat Pelabuhan Kelang menerusi op kontrabakan. Pegawai Pemerintah Batalion 4 PGA, Superintendent Rizal Mohammed berkata, 3 lelaki berusia 26 hingga 38 tahun termasuk seorang lelaki warga India ditahan. Serbuan pertama dilakukan pada jam 12.10 tengah hari di sebuah stor di Teluk Gadong dan menahan 3 individu yang sedang memunggah guni berwarna putih ke dalam sebuah lori kontena. Hasil serbuan, pasukan menemukan pelbagai jenama beras seberat 13 tan dipercayai tidak bercukai. Anggaran harga semasa beras yang dirampas adalah RM584,700 dengan cukai berjumlah RM762,180. Pasukan turut menemui 13 tan beras yang dianggar bernilai RM516,670, manakala cukai dianggarkan berjumlah RM698,424. Lelaki warga India yang ditahan dipercayai menjadi orang tengah dan mempunyai hubungan dengan pembekal beras di negara terbabit. Ia dipercayai dibawa masuk untuk pasaran dalam negara dan dipercayai dijual di kedai runcit serta pasaraya kecil. Sementara itu, di Rantau Panjang Kelantan, Batalion 9 Pasukan Gerakan AM PGA turut merampas 5,500 botol cecair vape bernilai RM550,000. Ia dipercayai disembunyikan dalam semak di Kampung Degong dekat Lubuk Stol dalam 22 kotak berisi cecair tersebut. Pegawai Pemerintah PGA 9 Superintendent Nur Azan Yusof berkata, kesemua botol terbabit bertulis Fanta Grade E-Juice dengan isi padu 50ml setiap botol dipercayai untuk diseludup ke Thailand melalui pangkalan haram dan lorong tikus yang ada di sepanjang Sungai Golok. Semak berkenaan dijadikan sebagai tempat transit sebelum mereka seludup ke semua cecair vape ini sebaik melihat keadaan terkawal dan bebas daripada pihak berkuasa. Anggota PGA merampas ke semua barangan terbabit untuk dibawa ke Balai Polis Lubuk Stol bagi tujuan tindakan dan siasatan lanjut sebelum diserah kepada Kementerian Kesihatan. Di Georgetown, Pulau Pinang, College Vocational Butterworth diarah tutup selepas 36 orang pelajar disahkan positif COVID-19 Sabtu lalu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Agroteknologi dan Keselamatan Makanan, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan Pulau Pinang, Dr. Nolela Arifin, bagaimanapun setakat ini keadaan dekat kolej itu masih terkawal. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah pun mengarahkan penutupan sesi pengajian sejak Sabtu lalu. Sementara itu, pada 21 Mac lalu, seramai 16 pelajar diuji positif COVID-19 di sebuah sekolah di Bukit Tambun. Malah pengasingan dan proses sanitasi di sekolah terbabit juga turut diadakan. Hasil ujian, kes yang positif hanya membabitkan satu kelas dan sekolah tetap dibuka dan tidak perlu ditutup. Selepas setahun menunggu, akhirnya Bazar Ramadan bakal beroperasi pada hari pertama bulan puasa nanti. 20 tapak Bazar Ramadan dan 3 Bazar Aidilfitri bakal diadakan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT tahun ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Menurut Datuk Bandar Kuala Lumpur Syahidan Embok, MBKT menetapkan waktu operasi Bazar Ramadan mulai jam 3 petang hingga 7 malam. Lokasi Bazar Ramadan juga bakal ditambah berikutan kedudukan gerai jualan perlu dijarakkan 1.5 meter antara satu sama lain. MBKT turut mengeluarkan garis panduan pematuhan SOP iaitu hanya satu laluan masuk dan satu laluan keluar disediakan di semua tapak Ramadan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Jumlah pengunjung juga dihadkan berdasarkan keluasan tapak Bazar Ramadan dan peniaga serta pengunjung perlu melalui proses ujian suhu badan selain diwajibkan memakai pelitup muka.
Mengulas mengenai Bazar Aidilfitri, Syahidan berkata, 3 lokasi disediakan iaitu di Dataran Shah Bandar akan beroperasi mulai 13 April dan Jalan Paya Keladi serta di tapak stesen teksi yang keduanya akan beroperasi mulai 27 April. Pematuhan SOP di lokasi Bazar Aidilfitri pula sama seperti ditetapkan di Bazar Ramadan. Ibadah dunia bahagia surga Serius utama berehat seketika menyusul selepas ini. Kapal kontena di terusan Suez sudah mula bergerak. Ramainya yang ingkar PKP, banyak kita rugi ni tahu. Kena bayar denda, rugi. Kes naik, rugi. Masa, tenaga, rugi. Kita rugi, semua rugi. Patuh arahan. Kalau duduk rumah, lagi bagus. Bantu petugas barisan hadapan kita, okey? Ingat, amal 3W. Wash, wear, warn. Dan elak 3S. Tempat sesak, tempat sempit, sembang dekat-dekat. Jangan leka, terus waspada. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Bertemu kembali. Kaedah bayaran melalui aplikasi MyBayar Saman mendapat sambutan apabila sebanyak 20.5 juta ringgit saman telah dijelaskan bagi tempoh 25 Mac sehingga tengah hari tadi. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman Alias, jumlah itu membabitkan 177,511 saman yang dijelaskan. 25 Mac lalu, sebanyak 37,213 saman dijelaskan membabitkan bayaran saman berjumlah 4.3 juta ringgit. Manakala 26 Mac lalu pula, 43,469 saman dijelaskan dengan bayaran 4.7 juta ringgit. Jumlah itu terus meningkat pada hari ketiga dengan 66,893 saman dijelaskan membabitkan bayaran berjumlah 7.2 juta ringgit. Bagaimanapun jumlah itu sedikit menurun semalam dengan 29,936 saman dijelaskan membabitkan bayaran saman berjumlah 3.2 juta ringgit. Menurutnya, JSPT turut menawarkan diskaun sehingga 50% sempena sambutan Hari Polis ke-214 bagi pembayaran yang dibuat melalui aplikasi berkenaan selama 18 hari bermula 25 Mac lalu. Petronas menjadi syarikat tenaga global pertama menghasilkan gas cecair LNG menerusi 2 kemudahan terapungnya. Ia berikutan penghantaran kargo pertama oleh Petronas Floating LNG 2 PFLNG 2. Dalam satu kenyataan, pihak Petronas memaklumkan pencapaian itu kepada daya maju kumpulan dalam meneroka medan gas air dalam dan terdampar menerusi penyelesaian LNG terapung FLNG yang lebih mampan dan ekonomik berbanding penyelesaian konvensional. Mengulas lanjut mengenainya, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, kargo pertama PFLNG 2 menunjukkan komitmen Petronas dalam meneruskan usaha perintis dalam menyediakan penyelesaian lebih mampan. Dalam pada itu, beliau mengatakan ia memanfaatkan nilai lebih besar daripada pengeluaran LNG, itu pun menerusi kemajuan teknologi dan menyediakan Petronas dengan sumber LNG baharu dan lestari. Seperti PFLNG 1 mereka, yang kedua ini akan terus meningkatkan tahap kepimpinan Petronas dalam teknologi FLNG. PFLNG 1 juga menyelesaikan penempatan semula FLNG pertama di dunia apabila ia memulakan tugas pada Mac 2019 ke Medan Gas Kebabangan Sabah dari Medan Gas Kanowit di Sarawak.
Keuntungan bersih Astro Malaysia Holdings Berhad, Astro, merosot kepada RM539.85 juta pada tahun kewangan berakhir hujung Januari 2021 daripada RM655.30 juta bagi tahun kewangan sebelumnya. Ia disebabkan pendapatan sebelum faedah, cukai serta susut nilai dan pelunasan EBITDA lebih rendah. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia, Astro berkata margin EBITDA untuk tahun kewangan 2021 jatuh 1.3% berbanding tahun kewangan 2020. Susulan kos barang niaga dan kos berkaitan dengan kaki tangan yang lebih tinggi namun dapat diatasi dengan kos kandungan yang lebih rendah serta kos lesen, hak cipta dan royalti sebagai peratusan hasilnya. Sementara itu, perolehan berkurangan kepada RM4.36 bilion pada tahun kewangan 2021 daripada RM4.91 bilion disebabkan penurunan dalam pendapatan langganan dan pendapatan iklan diimbangi jualan barang niaga lebih tinggi. Pendapatan jatuh kepada RM1.11 bilion daripada RM1.23 bilion. Kapal kontena MV Ever Given yang menghalang terusan Suez sejak seminggu lalu mula bergerak hari ini. Ini bakal meningkatkan harapan kepada semua, terutama terhadap laluan perdagangan global. Yang penting itu selepas ia sudah dikosongkan. Kapal kontena itu dikatakan lebih panjang daripada 4 padang bola sepak. Ia tersekat secara menyerong merintangi terusan sejak Selasa lalu dan menyebabkan rangkaian bekalan dunia tergendala dan menelan kos berbilion terhadap ekonomi global. Seorang pegawai terusan berkata pasukan di lapangan sudah memulakan pemeriksaan teknikal dan yakin motor kapal itu berfungsi. Pihak berkuasa terusan Suez SCA tidak memberikan sebarang pengesahan rasmi dan masih belum diketahui bila trafik di sepanjang terusan itu akan bergerak semula. Namun, kira-kira jam 5 pagi waktu tempatan, SCA memaklumkan operasi menunda untuk mengapungkan kapal kontena Ever Given sudah dimulakan dengan bantuan 10 kapal tunda gergasi. Petang semalam, sebuah syarikat perkapalan agensi Leth memaklumkan krisis itu memaksa syarikat memilih antara menunggu atau mengubah laluan sekitar Afrika di mana ia akan meningkatkan penggunaan bahan api dalam jumlah yang besar iaitu 9,000 km dan perjalanan memakan masa selama seminggu untuk perjalanan antara Asia dan Eropah. Sebuah loji penapis minyak balongan milik Pertamina dekat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia terbakar dan meletup awal pagi ini. Lebih 20 penduduk cedera selain ratusan penduduk lain terpaksa dipindahkan. Akibat kesan letupan yang kuat, rumah-rumah penduduk dan masjid yang berdekatan loji berkenaan turut mengalami kerosakan. Dalam satu kenyataan, Pertamina memaklumkan tangki di loji Pertamina Balongan itu terbakar 12.45 tengah malam tadi. Ia berlaku ketika hujan lebat dan petir di kawasan berkenaan. Punca kebakaran juga belum diketahui dan pihaknya sedang fokus melakukan pemadaman api di kawasan berkenaan. Pun begitu, video kejadian tular di media sosial. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Tiyong terus unggul. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SportMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC.
Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempas slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz. Kita akan bawakan kepada anda laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada saya berjaya membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik, untuk maklumat para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua, hujan berserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, ianya amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi, para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Dan yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dekat laut kerana laju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan laju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan laju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor, yang mana hujan berserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini, kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi pada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti dan esok. Pada esok pagi, insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi ke semua negeri. Dan tetapi menjelang ke petang, hujan berserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri. Di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal, yang mana ingin pulang ke rumah esok,
daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya, dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersiar langsung daripada Cyberjaya, dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad badminton negara terus unggul. Kali ini giliran Ziyong pula merangkul kejuaraan buat negara. Selepas menang kepada lawannya Pablo Abian dalam aksi final badminton terbuka Poland 2021. Kemenangan mudah diperoleh Ziyong apabila mengalahkan pemain pilihan kedua Sepanyol 21-19, 21-11. Pemain berusia 21 tahun itu hanya mengambil masa 52 minit untuk meraih gelaran juara selepas mencatat kemenangan ke atas pemain ranking ke-52 dekat hala Widowiskowo Sportowa Grizno. Lebih manis, kemenangan Ziyong adalah yang pertama tahun ini. Apatah lagi, Z kini berada di ranking ke-136 dunia. Kali terakhir pemain negara ini beraksi di pentas antarabangsa adalah di cabaran antarabangsa Bangladesh 2 tahun lalu. Dalam perkembangan hoki pula, juara bertahan Universiti Kuala Lumpur UniKL memulakan misi merangkul kejuaraan Piala TNB dengan langkah kanan apabila menewaskan TNB 1-0 dalam saingan separuh akhir pertama di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Begitupun keputusan tidak seharusnya menjadi bekalan selesa bagi mengharungi aksi kedua yang dijadual berlangsung di gelanggang sama pada Rabu ini. Jaringan tunggal Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil pada minit ke-56 menjadi kemenangan UniKL yang disifatkan seimbang oleh kedua-dua pasukan. Begitupun menurut jurulatih UniKL Megat Azrafiq Megat Tarmizi, dia tidak mahu anak buahnya terlalu selesa dengan kemenangan itu kerana apapun boleh terjadi pada aksi kedua yang bakal menentukan pasukan manakah yang layak ke final. Justeru pasukan yang mula bersinar ini diharapkan dapat melipat gandakan usaha. Sementara itu, jurulatih TNB Nur Azlan Bakar pula menyifatkan pemainnya sudah menunjukkan peningkatan permainan berbanding saingan liga. Namun belum ada rezeki untuk membawa pulang piala selepas gagal melakukan penyudah diinginkan. Pelumba Monster Energy Yamaha Maverick Vinales melakar kemenangan penuh bergaya dalam perlumbaan pembuka tirai MotoGP 2021 di litar antarabangsa Losail Grand Prix Qatar. Kemenangan itu dilihat sebagai tuah baginya apabila bakal menimang cahaya mata sulung tidak lama lagi. Maverick yang menunggang jentera Yamaha berjaya berada di depan diikuti penunggang Ducati Johan Zarco dan Francesco. Vinales mengatasi permulaan perlahan yang menyaksikan dia dan jentera Yamaha lain ditinggalkan Ducati namun bangkit mengekori rapat jentera Itali itu.
Pun begitu, dia menerajui perlumbaan ketika berbaki 8 pusingan memintas Banyaya, manakala Mir mara ke tangga ke-6 ketika perlumbaan berbaki 4 pusingan selepas bermula dari petak ke-10. Berbaki 1 pusingan, Vinales menjarakkan diri manakala Zarko, Banyaya dan Mir bersaing merebut penamat podium. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.